Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman Arsyad akan membentangkan tentang dialog peradaban dalam penindasan rejim Zionis terhadap masyarakat Palestin. Seterusnya, Nurhanani binti Ramli akan membentangkan tentang kesan penindasan terhadap masyarakat Palestin. David Santos akan membentangkan tentang sebab penindasan kepada uh, masyarakat Palestin. Muhammad Zahirul Irfan akan membentangkan tentang cabaran. Anderson Elliot akan membentangkan tentang kesimpulan. Jadi, pertama sekali, untuk pendahuluan, peradaban terdiri daripada media, ekonomi, politik, sosial dan hak asasi manusia. Dan kita perlu tahu bahawa penting untuk diterapkan bagi mewujudkan suasana yang harmoni sesama manusia tidak kira perbezaan bangsa dan juga agama. Komunikasi dengan tamadun barat merupakan pemangkin kemajuan sambil mengekarkan unsur Islam dan adat. Seterusnya, sejarah berlakunya penindasan ni, Inggeris telah mengisytiharkan deklarasi Balfour pada 1917 untuk memberikan sebahagian wilayah Palestin kepada Yahudi. Akan tetapi, rakyat Palestin pada ketika itu berpendapat bahawa Inggeris telah memaksa pembentukan negara Yahudi di negara mereka dan tidak mendapat persetujuan daripada majoriti rakyat Palestin dan menyebabkan perentangan kepada masa-masa yang akan datang dan berlakulah konflik tersebut. Seterusnya, untuk bahagian kesan penindasan terhadap masyarakat Palestin, antara kesan yang utama ialah lebih 700,000 rakyat Palestin telah kehilangan tempat tinggal mereka dan daripada 500 kawasan penduduk Palestin telah dirampas dan dihancurkan oleh rejim Zionis dan menyebabkan ramai rakyat Palestin diisytiharkan stateless oleh Israel dan tidak mempunyai kewarganegaraan. Seterusnya, Baitul Muqaddis terbahagi kepada dua iaitu bandar suci bagi tiga agama iaitu Yahudi, Islam dan juga Kristian. Pada ketika ini, Baitul Maqdis Barat berada di bawah Israel, manakala Baitul Muqaddis Timur atau Kota Lama terletaknya di Masjid Al-Aqsa adalah di bawah kerajaan Jordan. Dan akhir sekali, keganasan melampau yang dilakukan oleh Zionis terhadap rakyat Palestin telah dibuktikan dengan sejumlah kematian terbaru yang melangkau 100 orang di wilayah Gaza, termasuk 9 daripadanya adalah kanak-kanak. Kita boleh menyimpulkan bahawa dalam dialog peradaban, kita menolak semua kekerasan yang berlaku tak kira kepada semua agama, bangsa dan semua negara. Penindasan rakyat Palestin disebabkan oleh 4 faktor, yaitu konflik Palestin-Israel, penindasan hak asasi dan perampasan tanah secara haram, penghapusan secara total, dan menegakkan negara Yahudi. Konflik Palestin-Israel yang berlaku sejak 70 tahun dahulu merupakan pertikaian antara dua kumpulan mengenai tuntutan kawasan tanah yang sama pada dasarnya. Penindasan hak asasi dan perampasan tanah secara haram berlaku disebabkan mereka takut akan penduduk Palestin yang tinggal bersama-sama dengan orang Yahudi di perkampungan Baitul Maqdis, kota suci bagi tiga agama yaitu Islam, Judaisme, dan Kristian menjadi rebutan di antara kedua-dua negara Palestin dan Israel dalam konflik tersebut. Rejim Zionis mahu menjadikan generasi Palestin jahil dengan sengaja memusnahkan institusi pendidikan selain menyekat semua akses untuk kanak-kanak di semenanjung Gaza mendapatkan pendidikan. Pendudukan dan penindasan terhadap rakyat Palestin dapat dilihat sebagai satu usaha untuk menghapuskan rakyat Palestin secara total daripada bumi Palestin. Setiap kali serangan dilakukan, maka akan adalah
tanah-tanah milik Palestin yang akan ditakluki. Konflik yang dengan sengaja dicetuskan untuk meluaskan kuasa rejim Zionis. Penindasan ini bertujuan untuk menegakkan negara Yahudi yang mempunyai identiti Yahudi sepenuhnya. Rejim Zionis mahu memastikan keamanan dan keselamatan golongan Yahudi di Palestina. Keamanan yang dimaksudkan bukan perdamaian dengan rakyat Palestina, tetapi merujuk kepada keamanan dan keselamatan untuk orang-orang Yahudi di Israel. Ini bagi memastikan orang-orang Yahudi seluruh dunia tidak akan teragak-agak untuk berhijrah ke wilayah Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi memuaskan hujah memerangi keganasan antarabangsa, pelbagai perbicaraan dan dialog telah dijalankan dalam menyelesaikan konflik seabad di antara Palestin dan Israel. Antara usaha yang telah diambil ialah resolusi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Perjanjian Oslo pada tahun 1953 dan Perjanjian Camp David. Bukan sekadar melalui perjanjian dan dialog, beberapa tindakan lain dalam menentang penindasan rejim Zionis telah diambil, termasuklah dengan menggunakan kekerasan. Pelbagai resolusi telah dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap Israel, namun tidak diendahkan oleh rejim Zionis. Sebagai contoh, Israel tidak mematuhi kehendak resolusi PBB 487 pada tahun 1981 yang berbunyi calls upon Israel to place its nuclear facilities under the safeguard of the UN's International Atomic Energy. Begitu juga dengan resolusi PBB 1402 pada tahun 2002 yang menyatakan calls for Israel to withdraw from Palestinian cities. Selain itu, agenda kuasa barat yang telah menguasai media cetak dan elektronik juga telah menambah lagi kesukaran dalam menyelesaikan konflik seabad ini. Pelbagai ketidaktepatan dalam penyampaian berita dan informasi telah membuat masyarakat di seluruh pelosok dunia menjadi keliru dan akhirnya tidak ambil kisah akan penindasan rejim Zionis terhadap rakyat Palestin. Kesedaran masyarakat amatlah penting kerana penindasan ini telah lama melanggar hak asasi manusia yang diagungkan oleh kuasa barat. Akhir sekali, campur tangan Amerika Syarikat dalam menyumbangkan pelbagai perlengkapan ketenteraan juga menambah lagi kesukaran dalam menyelesaikan konflik Palestin-Israel. Rejim Zionis menggunakan kelengkapan ketenteraan yang telah diberikan dengan menindas rakyat Palestin. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, nama saya Anderson Alexander. Hari ini saya akan membincangkan bahagian saya, iaitu kesimpulan. 100 tahun peperangan antara Israel dengan Palestin masih berlanjutan dan ramai terkorban dalam peperangan antara dua negara, terutamanya warga tua, wanita dan kanak-kanak yang tidak boleh membuat apa-apa semasa peperangan telah berlaku antara dua negara. Selain itu, Amerika Syarikat seharusnya mendapatkan persetujuan daripada Palestin semasa menubuhkan negara Israel, kerana sekiranya mereka mendapatkan keizinan daripada negara Palestin, kemungkinan peperangan antara dua negara iaitu Israel dengan Palestin tidak akan berlaku dan ramai nyawa tidak akan terkorban. Akhir sekali, dengan berdialog di antara dua negara ini, kedua buah negara dapat membincangkan isu-isu penting agar peperangan antara dua negara ini dapat dihentikan. Kesimpulannya, berdialog sememangnya akan dapat membuahkan keuntungan kepada semua pihak, terutama rakyat Israel dan rakyat Palestin, dan mampu mengekalkan keamanan antara dua buah negara ini. Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu seharusnya membantu dengan sedaya upaya menyelesaikan konflik di antara dua negara ini agar peperangan ini dapat dihentikan dan ramai nyawa tidak akan terkorban dengan sia-sia. Itu saya bahagian saya. Terima kasih.